genetik yang diperoleh daripada keturunan memainkan peranan penting dalam pembentukan personaliti kanak-kanak. Sikap kanak-kanak yang tidak mahu bercakap, tidak mahu bergaul dan mempunyai personaliti kurang bersosial berkait rapat dengan ibu atau bapanya. Sikap ibu atau bapa yang pendiam menyebabkan anak mempunyai pengaruh ini. Namun begitu, ibu bapa perlu memberi pendedahan kepada anak-anak agar mereka dapat berinteraksi dengan baik bersama rakan sebaya ataupun guru. Kanak-kanak sering mempunyai gelagat tersendiri. Ada yang pandai bergaul, mudah mesra, nakal, pendiam dan juga pemalu. Sekiranya ada di antara anak anda yang mempunyai sikap pendiam dan juga pemalu, terutamanya dengan orang asing, keadaan ini bakal menimbulkan masalah, lebih-lebih lagi jika anak anda bakal ke sekolah atau tadika. Budak yang pemalu dan pendiam ni dia kalau kita minta dia buat sesuatu dalam secara individu dia takkan nak. Jadi kita buat secara step by step. Contohnya mula-mula buat dari secara berkumpulan. Kita tengok kalau dia boleh join the group, boleh buat secara berkumpulan dan kita akan tarik dia perlahan-lahan untuk buat secara individu. Of course benda ni akan ambil masa tapi orang kata kita akan nampaklah hasil dia. Sebab budak yang pemalu ni kita tak boleh nak suruh dia buat sesuatu dengan drastik. Dia perlu masa. Biasanya kanak-kanak ni kadang-kadang ini feedback daripada parents lah. Kadang-kadang kanak-kanak ni biasanya diorang ada split personality. Kadang depan parents lain, depan di sekolah lain. Maksud saya di rumah lain, di sekolah lain. Sebab ada juga parents yang cakap di rumah anak dia aktif, tak kerti duduk diam, kuat main. Tapi dekat sekolah dia behave, dia boleh dengar arahan cikgu, dia boleh duduk. Baguslah kan. Parents pun sampai rasa tak percaya anak dia dekat sekolah macam tu. Memang ada macam tu. Dan ada juga parents yang cakap dekat rumah anak pendiam, tapi dekat sekolah aktif. Kadang-kadang budak ni susah kita cakap. Dia memang ada split personality. Bukan semua lah, tapi kebanyakannya ada parents yang cakap macam tu lah. Sekiranya anak anda diberi peluang dan dorongan sosial yang baik untuk mempelajari cara berinteraksi dengan persekitaran sedikit demi sedikit, genetik pendiam dan pemalu ini akan hilang dalam diri mereka. Ia haruslah dipupuk sejak kecil lagi dan ibu bapa perlulah memberi perhatian, motivasi dan juga pujian untuk merangsang anak berinteraksi dengan lebih baik. Kadang-kadang tu we have to push them to try new things. Jadi kadang-kadang segan ataupun malu nak cuba benda-benda yang baru, tapi terlalu kecil lagi untuk tahu sama ada benda tu elok ke tak elok kan. So they have to try something first. Itu lumrah budak-budak kan, dia kena cuba sesuatu dulu baru dia tahu sama ada bagus ke tidak kan. So untuk dia, but have to adjust to his needs lah. Dia rasa okey, kita pun kita tidak galakkan dia ke arah tu. Di rumah dia okey, dia ambil masa lebih kurang setengah jam, lepas tu baru dia macam baru dia nak bermesra dengan orang. Kalau orang datang melawat ke, dia ambil masa lebih kurang setengah jam macam tu, baru dia mesra, lepas tu tak bagi balik. So dia memang take time lah sikit. Tak macam budak-budak lain kan, dia terus boleh dengan orang baru. Asuhan, genetik, persekitaran dan juga pendedahan ibu bapa terhadap ilmu bersosial sangat penting dalam pembentukan personaliti kanak-kanak. Sekiranya mereka tidak terdedah dengan faktor ini, sikap pendiam dan juga pemalu tidak dapat diatasi sehingga mereka dewasa. Media satu begitu baik, bagus sekali menceritakan apa antara sikap anak-anak dan bagaimana untuk menangani. Tapi setuju tak Entul, sebelum kita ke tetamu kita, kadang-kadang kan bila orang tanya ni nama siapa kan? Lepas tu doktor tak nak jawab, tak ada, anak saya ni memang malu. Maksudnya depan anak tu kita dah label anak kita malu. Lama-lama anak kita percaya dah, agaknya aku ni memang pemalu lah kan. Tak ada, dia memang macam ni, dia pemalu, dia pendiam sikit. Kenapa kita perlukan, kita tak sedar kan? Betul. So careful lah. Okey, kita bersama dengan dua orang tetamu hari ni. Cik Zaid Muhammad, lama tak jumpa. Selamat pagi Cik Zaid dan juga Profesor Datuk Dr. Abdul Rahim. Selamat, terima kasih banyak Prof sudi bersama-sama kami di studio MHI ini, Tokoh Guru Kebangsaan 2011 untuk berbicara mengenai kanak-kanak, cara mengatasi anak-anak yang pendiam dan
pemalu seperti lihat dalam lukisan itu tadi ya. Okey, jadi mungkin saya nak tanya Prof dululah. Prof, pengalaman mengajar ni begitu meluas sekali. Bagaimana Prof melihat anak-anak kita, sebab kita nak bercerita mengenai mereka yang baru masuk ke sekolah. Tapi itu dianggap seperti biasalah kalau masuk sekolah terus macam buah-buah tu macam hyper pula budak-budak ni kan. Yang biasa masuk pertama sekolah tu biasanya dia malu, belum sesuai dengan keadaan lagi kan. Macam mana pengalaman Prof ni? Sebenarnya hari yang pertama tu hari yang mengalami perubahan. Kalau kita melalui perubahan kali yang pertama, selalunya kita terkejut. Kita akan rasa bahawa ni luar biasa. Ataupun kita belum biasa atau tidak biasa. Jadi dengan sebab itu kita berjaga-jaga ataupun kita berawas sedikit lah supaya kita tak tahu lagi. Kadang-kadang reaksi kita atau aksi kita tu boleh disalah tafsirkan. Jadi bagi budak-budak yang baru masuk sekolah, kali pertama mungkin dia akan berjumpa dengan satu keadaan persekitaran, orang yang mereka tidak kenal. Kerana melihat kawasan tu, kawasan pula dalam bilik belajar ini terlalu rasmi, terlalu formal. Kerana dia tengok cikgu pula tu, kalau cikgu jenis yang personality yang mesra, yang cepat mesra dengan pelajar, dia akan rasa aman sedikit, dia akan rasa rapat sedikit. Tapi kalau sebaliknya, dia akan rasa macam seolah-olah ni orang asing. Dan orang asing bermaksud orang luar daripada ahli keluarga. Dan ini biasanya berlaku. Dan saya tidak mengatakan bahawa hari yang pertama sekolah tu budak-budak yang pendiam, budak-budak yang tidak bercakap atau budak yang hyperaktif tadi tu merupakan satu keadaan yang luar biasa. Itu keadaan yang biasa. Tetapi tidak menunjukkan bahawa itu peringkat awal akan menentukan peringkat akhir. Kerana proses pembelajaran belum berlaku. Jadi proses pembelajaran itu akan menentukan sebenarnya. Personality dia mungkin jenis yang introvert, maknanya yang pendiam, menyendiri dan tidak mesra dengan rakan. Itu perkara biasa. Tapi yang sebaliknya, yang extrovert tu, yang jenis yang dikatakan tadi, hyperaktif tadi tu, tidak semestinya menjamin kejayaan akademik akhirnya. Jadi ini faktor awal saja. Jadi waktu hari pertama tu biasalah ya. Tapi yang menjadi tak biasa ni takutnya kalau dibawa sikap pemalu dan pendiam ini berlarutan dan berpanjangan. Jadi nak memberikan, saya rasa kaitan sikap malu dengan kepercayaan diri, self esteem, keyakinan. Ada sangkut paut tu ya. Mungkin Cik Zaid nak komen sedikit lah, adakah ini cara kita besarkan anak kita ke ataupun genetik ke? Okey, macam mana nak menghindarkan mengkek malu yang tak bertempat ni, bagi anak kita berani sikit macam mana tu? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Memangnya betul lah kalau dari segi, saya tak sure lah dari segi genetik tu memainkan peranan atau tidak. Tetapi yang saya rasa yang lebih mempengaruhi anak-anak pemalu ialah persekitaran. Terutama semasa mereka membesar. Dia bukan berlaku dalam masa sehari dua. Dia berlaku dari awal kan. Daripada mereka kecil, ibu bapa tu sendiri, adakah mereka selalu luangkan masa dengan anak-anak, bagi peluang anak-anak memberi pendapat. Kadang-kadang ibu bapa ni pun biasalah sebab terlalu sibuk dan tertekan di pejabat. Balik rumah mereka nak diam saja. Dan mereka nak relax, nak tengok TV. Bila anak-anak mula bercakap, buat bising, bermain, contohnya bermain je dengan vokal pun mereka suruh diam. Mereka cakap kan, dia suruh diam. Jadi anak-anak tu lama-lama diam lah. Dia takut untuk, sebenarnya bagi saya perasaan takut ini ialah kita semua ada perasaan takut. Ada yang takut takut hantu, takut yang public speaking pun takut mati. Semua ni ialah perasaan takut, dan takut kepada pergaulan sosial pun antara salah satu perasaan takut. Jadi ia normal lah. Tetapi jika ia sudah mula mengganggu perkembangan anak-anak tu, dia itu menjadi satu benda yang merugikan lah. Macam mana ni tak tahu dia mengganggu perkembangan? Okey, apa istilah yang katakan normal dan yang tak normal ni? Yang normal tu sebenarnya yang kita kata yang banyak berlaku atau meluas berlaku. Tapi tak semestinya betul. Kadang-kadang yang tak normal tu, itu yang sepatutnya. Jadi antara normal tak normal ni satu penilaian yang arbitrary sebenarnya.
Jadi ukuran-ukuran yang normal kita kata kalau sekolah tu budak senyap, itu normal. Tapi bagi saya, education, noise is education. Yes. Jadi sebab itu. Pastilah cakap macam tu. I agree with that tu. Jadi dengan sebab itu kita bising tu ada makna. Bukan bising tak ada makna. Ya. Dan senyap tak ada makna juga. Jadi dengan sebab itu antara nature mana semula jadi atau genetik dengan nurture dia ada dua tu. Dan ikut kajian-kajian menunjukkan bahawa nurture tu lebih berpengaruh daripada nature. Jadi kita boleh transform lah. Kita kata boleh ubah soal, boleh tukar. Bergantung pada proses. Jadi saya mengatakan bahawa dalam proses pembelajaran itu faktor penentu. Bukan genetik, bukan etnik, bukan latar belakang sosioekonomi. Tapi kalau proses pembelajaran itu tidak berkesan, tidak berjaya menukar input itu menunjukkan bahawa proses pendidikan itu kurang berjaya. Saya dari segi ibu bapa je lah. Kadang-kadang tadi kita sebutkan mungkin dia tak tahu, kita pun tak tahu anak kita bila masuk dalam alam persekolahan ni bagaimana personality dia akan berkembang kan. Kalau mungkin ada yang rio rendah di rumah tapi di sekolah tak. Tapi bila ibu bapa, sebagai ibu bapa, bila kita dapat tahu, bila dapat feedback atau makluman dari guru, anak cik ni senyap je, tak pernah nak jawab soalan dalam apa agaknya yang harus dilakukan oleh ibu bapa tersebut. Bagi saya, kalau saya dapat feedback macam tu, saya rasa kecewa. Disebabkan oleh kita akan tahu yang kalau anak kita pendiam, maknanya something is wrong lah. Satu benda tak betul. Mungkin keyakinan diri rendah. First thing kita kena buat ialah jangan marah cikgu tu. Kadang-kadang ibu bapa bila dapat feedback macam tu, dia marah. Macam tak ada lah, saya kat rumah dia tak percaya kan. Defensif kan. Bagi saya defensif ni merugikan semua pihak, merugikan kita lah terutama. Jadi kita bagi terima kasih dekat cikgu. Kalau macam tu tanya cikgu, adakah dia diam sepanjang masa ataupun dia diam tak kala waktu-waktu. Biasa budak-budak diam ni dia memang ada satu benda dia takut lah. Saya buat kajian, dia kanak-kanak dia memang takut benda baru, suasana baru. Dan kadang-kadang pengaruh televisyen, pengaruh cerita-cerita, pengaruh abang-abang, kakak-kakak yang dah pergi sekolah, mereka ni suka menakut-nakutkan. Contoh macam Prof sebut tadi, tengok muka guru tu nampak garang, dia mula takut. Ada satu kes saya pernah jumpa, anak ni dia tak nak pergi sekolah, jadi ibu bapa dia heran lah, kenapa anak dia kat rumah dia ceria, dia happy bila pergi sekolah dia macam takut. Rupa-rupanya dia takut kepada perkataan guru besar. Sebab dalam satu TV, dalam TV dan satu cerita digambarkan guru besar ni seorang yang macam evil lah, macam garang. Jadi dia timbul perasaan takut tu. Jadi macam Enzo tanya tadi, so first thing kita kena tanya sebab dia. Mesti ada satu sebab. Ada pengalaman dahulu lah. Pengalaman terdahulu ataupun pengaruh luar. Dan kita cari sebab tu, kita tackle sebab tu. Hapuskan perasaan takut dengan guna perkataan positif lah. Antaranya boleh bagi contoh tak? Okey, sekiranya anak kita ni pendiam pemalu, kita nak dia bertanya soalan. Sebab kadang-kadang saya rasa suasana kat bilik darjah tu pun kita tak memberangsakan. Jangan buat bising, tolong diam. Macam mana? Budak tu nak bertanya macam mana kan? Macam suruh diam je. Okey, antara dan apa yang perlu kita lakukan di rumah pula sebagai ibu bapa nak bina keyakinan diri anak-anak. Memang banyak saya rasa, kalau saya sebut dulu Prof, di rumah memang, kalau saya sendiri pun saya memang praktiskan, sebab dia mengambil masa yang panjang untuk menghapuskan perasaan malu ni. Antara langkah terbaik ialah kita bagi kita tengok rancangan Fear Factor. Jika orang takut berucap, dia biasa orang pemalu dan pendiam ni dia takut bercakap di hadapan ramai, dia takut salah, dia takut diketawakan, dia takut diejek. Jadi kita bina suasana di rumah yang selamat supaya kita bagi latihan anak-anak berlatih berucap. Memang saya ada buat dan boleh nampak perubahan dia. Bagi masa 3 bulan, tapi buat setiap minggu. Contohnya ambil satu keratan surat khabar, suruh diulas. Salah tak apa, jangan kita pula yang gelak kuat sekali kan. Kita bagi galakan dekat anak-anak supaya tak apa buat salah, orang tak gelak, orang nak dengar pendapat mereka. Dia orang hargai, dan of course kita tambahkan dengan pujian, galakan dan sebagainya. Cuba bagi masa 3 bulan, buat ni selalu. Kalau setiap minggu kita buat dalam satu keluarga, jadi itu fear factor, menghapuskan perasaan takut dalam diri mereka. Prof, bagaimana pendekatan guru tu sendiri kalau tengok seorang anak murid ni
Nak keluar perkataan pun susah kan, berbulan-bulan tu. Macam mana pendekatan dari pihak guru tu? Sebenarnya pendekatan pendidikan. Dia ada dua, sama ada pendidikan atau pengajaran. Kalau kita pengajaran, kita memberikan fakta saja. Tapi dengan ada belai, kasihan, kemesraan, itu pendidikan. Yang selalunya kita jarang ukur. Kita ukur apa yang kita tahu, apa yang kita mahir. Sedangkan nilai itu jangan-jangan kita dapat ukur. Jadi guru darjah 1 mesti guru pakar. Pakar darjah 1. Dan tak boleh guru sembarangan jadi guru darjah 1. Sebab guru darjah 1, masa saya dulu belajar darjah 1, cikgu tu pegang tangan saya. Nak menulis. Jadi kalau guru yang jenis yang tidak mahu sampai ke tahap itu, maknanya tidak mahu membelai, memesra dengan pelajar seperti anak dia, saya rasa susah sedikit. Jadi yang kedua ni saya nak timbulkan perkataan conditioning, kebiasaan pelaziman. Jadi pelaziman ni boleh distruktur. Maknanya bukan cara semula jadi, bukan secara kebetulan. Misalnya kalau budak tu pendiam, kita bawa dia, kita panggil dia, kita tepuk-tepuk misalnya. Jadi dia akan timbul satu perasaan rapat. Jadi mungkin tadi latar belakang keluarga, environment yang baru, mungkin dengan keadaan guru yang kurang mesra, jadi menimbulkan tekanan, stres yang paling kuat bagi pelajar. Jadi pelajar tu mungkin lari, mungkin menangis, mungkin tak suka pada cikgu, mungkin tak suka pada sekolah, mungkin tak suka pada pendidikan. Jadi kita ni sebagai guru bukan sebagai satu seni saja. Mengajar ni satu seni dan juga satu sains. Sains maknanya kita kena buat research, kenapa budak ni macam ni. Seni itu maknanya yang datang daripada hati nurani kita. Jadi dua-dua ni misalnya daripada guru, terutamanya guru tahun 1. Sebab guru tahun 1 tu ialah guru permulaan. Jadi kalau permulaannya kurang sempurna, kurang mesra, budak tak berani. Jadi akhir-akhirnya tu, pertengahannya lagi susah. Penting. Jadi guru permulaan saya hormat dia, kerana guru jadi guru permulaan bukan senang. Macam kita ada anak yang pertama, kita ada cucu yang pertama, macam saya sudah ada 6 cucu. Yang pertama tak sama dengan yang lain. Jadi bagaimana guru bukan sebagai ibu bapa lagi, dia punya surrogate parent, maknanya dia seolah-olah macam anak dia sendiri. Boleh kita buat begitu dengan bangsa lain misalnya, dengan latar belakang lain. Misalnya kita jenis yang background kita lain, berjumpa dengan pelajar tahun darjah 1 tu, latar belakang dia lain, bagaimana kita nak menyesuaikan diri dengan cepat pada hari pertama. Kerana kita nak kekalkan conditioning tu, nak kukuhkan sampai hari ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6, supaya kemasukan pembelajaran tu boleh. Selagi itu tak ada, kemesraan tak ada, pembelajaran tidak boleh bermula. Dari perspektif seorang guru kan, betapa pentingnya peranan pendidikan tu, bukan sahaja pengajaran. Memang harap adalah cikgu-cikgu dengar ni. Okey, kita sebelum kita teruskan, kepada anda kalau ada sebarang pertanyaan atau nak bagi komen, anda boleh telefon kami di talian bebas tu 1800 886636. Okey, pastinya antara yang menyebabkan sikap malu ni adalah nature tu, suasana tu yang tidak menggalakkan anak-anak macam suruh anak tu diam, tak bercakap di rumah, tak memberikan budak-budak ni peluang, tak membawa banyak yang memberi komen dekat Facebook ni, kena bawa anak-anak tu keluar. Maknanya berikan mereka pengalaman untuk bertanya soalan, bercakap. Nak komen sikit lagi Encik Syed? Boleh. Bagi saya itulah yang terbaik lah, latihan yang terbaik. Kalau kita bawa mereka keluar rumah, biar dia sentuh rasa, contohnya kalau pergi kedai, biar dia sendiri bayar. Kita ajar dia bayar, biar dia rasa duit tu macam mana, tengok muka cashier tu macam mana, kena marah sikit, tak apa, sebab benda ni is a training untuk mereka lebih tabah menghadapi.
kalau segalanya disediakan spoon fed namanya, born on a silver spoon, jadi masalah lah besok, terutama bila masuk sekolah. Pengalaman saya sendiri dengan anak cik saya, kalau pergi makan tu pun saya, kalau apa-apa saya suruh dia pergi sini, lepas tu dia pergi, Ken,